Namun Sinar bercahaya lagi. Di musim Liga mereka lah raja. Namun Niners marah berapi. Perlawanan pusingan yang kedua di antara pasukan SMG berhadapan pasukan APXNC untuk hari yang pertama bagi minggu ini. Permintaan peminat telah pun diselesaikan oleh Sunford dan sekarang kita akan kena melihat untuk pusingan yang kedua adakah pasukan SMG akan menyelesaikan game ini dengan 2-0 ataupun NPXNC akan mulakan comeback mereka. Kalau kita melihat situasi sekarang di pasukan SMG sekali lagi buka dengan cukup agresif. Ya benar, seperti apa yang kita nampak untuk Miko cuba sedaya upaya melambatkan lagi farming rate daripada Sonic untuk berikan keselesaan kepada Saksa. Yang mana adalah tank killer juga di fasa awal permainan. Tak boleh dipandang rendah sekarang satu setup dari dan lakukan Sonic dalam keadaan bahaya. Diasak oleh 3 pemain dan darah yang pertama ditumpahkan di dalam kawasan sendiri untuk MPXNC. Tank tak tank di hadapan Dairot yang adanya physical penetration daripada skill set beliau mudah untuk melakukan gerakan agresif pada fasa awal game. Dan kalau ini betusan, MPXNC mungkin sekali lagi perlu bermain dengan cukup bersabar menantikan kemampuan Zaf untuk mendapatkan itemization beliau dengan lebih pantas lagi. Secara jujurnya sekarang ini MPXNC seakan-akan sedikit kurang alert dengan apa yang bakal dilakukan oleh SMG. Walaupun kita dah pasti dah mereka akan rusuh Y3, mereka akan cuba untuk dapatkan juga kill kata Sonic dan perkara ini masih lagi tidak diwaspada. Sudah pun dijangkakan Y3 dan juga Sonic akan dijadikan sasaran untuk minit-minit awal ini. Benar, seperti mana yang kita dapat saksikan di bahagian top lane. Tak boleh nak bertahan lama walaupun digocek. Y3 cuba melarikan diri daripada skill set Absm Strike segala-galanya, namun tak boleh nak lari sangat, tak boleh nak tahan sangat. Esmeralda di fasa awal permainan dia ada banyak defense yang boleh untuk diketengahkan. Yes, memangnya dari segi power spike memangnya akan menjadi milik pasukan SMG di bahagian tengah. Hai! Berjaya untuk di set up, namun Flicker dalam keadaan waktu yang saat-saat akhir sebenarnya digunakan pakai. Hyde berjaya untuk selamatkan diri dan total yang pertama akan diberikan kepada tim SMG dengan berbekalkan 2 kill. Satu kemenangan yang agak besar pada awal permainan. Dan saya juga sedikit risau untuk pasukan SMG jungle. Pasukan MPXNC juga telah pun mula menjadi milik mereka. Di bahagian EXP boleh dikatakan sedang dimenangi oleh pasukan SMG. Cuma tekanan sedikit sebanyak kepada Sasa di bahagian bawah. Tapi Sasa, pemain veteran dekat sini, tak ada masalah pun untuk menghadapi tekanan tersebut. Tapi secara jujurnya, penggunaan Dairot di bahagian jungle ini ada timer dia. Ada timer? Sampai waktunya kalau tak menangkan game, maknanya kekalahan sudah pun menimpa untuk SMG. Jadi mereka perlu untuk sama ada bertindak dengan cukup disiplin sehinggalah mereka dapatkan kemenangan ataupun mereka perlu untuk bermain dengan agresif dan tutup permainan secepat yang mungkin. Disebabkan itulah kenapa pasukan SMG bermain mengikuti syarat kemenangan mereka. Mula untuk bermain agresif. Tetapi antara satu kelebihan MPXNC ini adalah mereka cukup bijak untuk melakukan disengage. Mereka cukup bijak untuk tidak memberikan kill yang mudah kepada pasukan SMG. Tapi di bahagian tengah, Stormy terpaksa menggunakan flicker untuk menyelamatkan diri terhadap Miko. Miko berjaya untuk dielak Sonic, namun sekarang dikepung oleh 4 orang. Tak boleh nak lari lagi. Namun bukan lagi kepada Hyde pula terperangkap. Dia gunakan hard guard untuk dia cuba selamatkan Sonic, akan tetapi satu terbangnya naga di awang-awangan walaupun dikorbankan. Tak mengapa, aku mati, kau mati juga. Ini adalah SMG baru cukup-cukup agresif. Mereka masih lagi meneruskan serangan. Oh, ditembak oleh Sasa daripada jarak yang jauh. Zaf terpaksa menggunakan flicker, double kill dalam kocek Sasa. Berjaya untuk didapatkan 6 berbalas dengan 1. SMG mengaum. Sekarang ini SMG bermain dengan cukup-cukup agresif. Mereka cuba untuk dapatkan segala yang mereka ada. Tetapi apa yang belum mereka dapatkan adalah menara. Mereka perlu untuk tukarkan kemenangan mereka daripada gol, daripada kill. Mereka perlu tukarkan kepada menara sekarang ini. Kerana pengelolaan map masih lagi belum berjaya untuk dipegang sepenuhnya oleh mereka. Selagi auto turret ada berdiri teguh untuk MPXNC. Tapi sabar Sunforce, sebab kita tahu di mana Dairot adanya alarm clock. Tapi untuk Sasa juga alarm clock beliau nampaknya lebih awal lagi dimulakan. Dan Todd juga bersama dengan Zaf telah pun menerima satu berita yang cukup buruk untuk MPXNC sekali lagi. Dan untuk SMG, mereka macam ada pilihan. Nak tolak atas boleh, nak tolak bawah pun boleh. Kedua-duanya boleh untuk dihinggap dan juga dapatkan kill. Saksa sangat agresif di awal permainan. Namun sekarang Sonic, mungkin dia akan dikorbankan. 2 orang, Miko ada sisi. Sekarang dia Stormy pula yang ada dalam kawasan tersebut.
daripada kalau kita merompak harta orang lain. 3 orang mengepung Sonic dan terus mengorbankannya buat kali yang ketiga. SMG sekarang ni mereka tak kisah mereka nampak siapa mereka makan saja, tapi masih lagi MPX NC cuba untuk mendapatkan farm yang ada. Sonic masuk ke dalam kawasan jungle musuh dan sekarang Sasa nampak seperti Y3 masih lagi boleh untuk tanda. Namun di bahagian tengah ada pertarungan yang berbeza. Epsilon Strike tidak mengena. Saksa. Ada hardcut. Dan selamatkan Saksa daripada terkena sebanyak damage daripada Zaf. Namun sekarang satu setup yang menarik dilakukan. Hyde yang mana telah diangkat dengan Earthshaker. Akan tetapi terlalu hadapan. Saksa kemungkinan akan dikorbankan. Tiada lagi hardcut dan sekarang Miko untuk mempertahankan, gunakan sekarang betul sisi yang ada bagi untuk menyelamatkan rakyat pasukan yang berada di belakang dia. Ini adalah salah satu kelemahan pasukan SMG. Kalau tiada hardguard, mereka kena bermain dengan lebih bersabar disebabkan tiada bantuan yang mampu diberikan oleh Stormy. Manakala itu juga yang boleh diberikan oleh MPX NC. Mereka boleh memaksa team fight ataupun pick off kalau melihat hardguard dalam cooldown. Jadi apa yang perlu untuk mereka lakukan adalah kiting dan itu adalah keistimewaan mereka dengan penggunaan Florin sebenarnya. Cuma menunggu waktu saja kerana Florin juga memerlukan item defense yang diinginkan sebelum memberikan satu gerakan yang lebih agresif ke hadapan. Kerana kena ingat Florin walaupun selaku seorang support tetapi dia perlu untuk seiring dengan peran lainnya memastikan adanya healing yang boleh untuk dilakukan. Dan selagi dia belum ada item defense, dia tak boleh untuk berada di hadapan. Saya setuju, mereka kedua pasukan perlu bermain tarik tali dekat sini. Cuma kelebihan sedikit kepada pasukan SMG dengan adanya semua Black Dragon Form boleh saja pergi kepada bahagian backline untuk memberikan tekanan yang cukup besar kepada Zaf. Namun begitu, kalau kita melihat perbezaan ekonomi pada minit yang ke-7, 5,000 gol. Dan kalau kita melihat Sasa yang telah pun berjaya untuk mendapatkan 3 kill buat masa kini, pastinya post fight beliau lebih awal lagi dimiliki kalau nak dibandingkan dengan Zaf yang telah mempunyai 2 kematian. Sekarang ini kita melihat tekanan yang dilakukan oleh pasukan SMG, baik di bahagian atas dan juga di bahagian bawah. Sekarang ni Saksa bersama dengan Sasa cuba untuk dapatkan menara di bahagian tengah. Namun MPNC yang bermain dengan cukup rapat di antara satu sama lain. Mereka cuba untuk bergerak dengan satu unit tapi Smooth terus saja melakukan zoning out. Memastikan kelima-lima mereka lakukan defending tapi semua mungkin akan dihukum. Ya mungkin juga, tetapi sekarang Smooth ada kelajuan, ada hardguard pula. Tapi dia berhadapannya J3 yang boleh menyerap sekali betul shield yang dikeluarkan. Alamak. Ada pula Hyde yang sekarang ini primer rush telah digunakan pakai. Dan Smooth kemungkinan akan dikorbankan. Sekarang terdedah Somi. Inilah dia kalau ada Esmeralda dalam line up kamu. Di mana J3 terpaksa menggunakan Purify untuk melarikan diri Hyde. Pengorbanan Smooth seorang sahaja menyebabkan mereka berjaya untuk meratakan segala menara di kawasan luar pada minit yang ke-8. Ini menyebabkan MPX NC semakin lama, semakin kecil kawasan yang mereka boleh mendapatkan farm untuk mengejar. Perbezaan gol sekarang ini telah pun menjadi 7,000 gol. Inilah permasalahan MPX NC sebenarnya. Mereka sentiasa bermain dengan komposisi yang kurang daripada sudut crowd control. Jadi apabila adanya hero-hero yang sukar untuk ditangkap seperti Iritel ini, mereka tak akan berjaya untuk mengepung. Mereka hanya mampu untuk bermain daripada sudut damage saja. Mereka mengharapkan Y3 boleh tada dan boleh untuk dapatkan kill ke atas Sasa ataupun Zaf boleh pergi ke hadapan dan dapatkan Sasa dengan damage yang ada. Ya, mereka perlu memberikan fokus atau komit kepada team fight dekat situ. Walaupun itu adalah kelebihan mereka, tetapi pasukan SMG dengan adanya kehadiran Angela menyebabkan mereka tak boleh melakukan komitmen secara sepenuhnya bersama-sama. Ya, benar apa yang dikatakan oleh Karakuri. Saya sependapat dengan beliau, namun masih lagi belum dapat retaknya daripada MPX NC. Mereka dekat late game pun mereka ada damage. Jadi kalau mereka boleh hold, walaupun mereka tak ada tarik sekalipun, mereka boleh comeback dengan satu saja kesilapan ataupun outplay yang boleh dilakukan oleh pasukan MPX NC kepada SMG. Kita tahu di mana harapan yang cukup-cukup tinggi diberikan kepada Zaf untuk melakukan tugasan tersebut. Tetapi kiting seperti yang dikatakan oleh Lafel, itu yang perlu dilakukan. Hardguard perlu dibazirkan dekat sini. Kalau tidak, ini akan menjadi masalah yang besar. Sekarang ini, zon yang pertama telah memasuki rumah MPX NC. Naga telah pun berterbangan.
tiada komitmen untuk teamfight, hanyalah untuk melakukan zoning saja. Satu inhibitor telah dijatuhkan di bahagian atas pula, yang kedua juga telah berjaya dileburkan. Dan sekarang menahan segala bentuk tekanan yang diberikan daripada SMG dan mereka telah berjaya melaksanakan tugas tersebut. Jangan agresif, belum masanya lagi untuk MPXNC. Bersabar. Ya, dan mereka sudah pun berjaya untuk dapatkan 2 inhibitor turret. Dan itu adalah misi yang perlu untuk dicapai oleh SMG di bawah minit yang ke-10 ini. Dan itu sudah pun selesai untuk dilakukan. Ya, dan perbezaan gol telah mencapai 10,000 gol pada minit yang 10 dan sekarang ini bahagian bawah. Yetri berjaya untuk mengelak daripada Abysm Strike, namun tak boleh tak tahan. Kita lihat bagaimana Florin berjaya menyelamatkan keadaan. Dan juga Hyde masuk dengan Primal Wrath. Angkat 2 individu. Dan secara tanpa pening, Stormy masuk. Dan terkeluar, terdedah 3 orang pemain. Pasukan SMG gerak langkah. Yang saya baru katakan tadi. Saya nak tanya kepada Sunforce dekat sini, adakah itu kemenangan disebabkan kiting yang dilakukan oleh MPXNC ataupun kesilapan daripada pasukan SMG? Itu adalah sememangnya mistik terbesar daripada SMG. Kalaulah mereka kalah permainan ini, itulah momennya, itulah waktunya mereka hilang daripada timer yang saya sudah berkatakan. Di saat ini Saksa dah tak boleh buka map sesuka hati. Di saat ini juga nampak seperti Hyde dah ada idea yang boleh untuk lakukan dengan penggunaan Primal Wrath. Jarang untuk kita lihat mengambil ulti Edith dan menggunakan tank form dia dan dibandingkan dengan marksman form dia. Biasanya kita nampak orang gunakan marksman form dia untuk berikan damage. Tapi kenapa semua balik? Ya, mereka rasanya tak ingin terlalu memaksa dekat sini. Mungkin risau sangat hendak ingin dilakukan oleh pasukan SMG. Ini juga menunjukkan MPXNC memberikan tanda hormat kepada pasukan SMG yang sebentar tadi 10,000 gol perbezaan telah pun jatuh kepada 7,000 gol sahaja di antara kedua. Jadi MPXNC masih lagi mengejar perbezaan jarak gol dan ini baru saja mencapai minit yang ke-12. Masih lagi terlalu awal untuk MPXNC bergerak dengan terlalu agresif apabila mereka telah pun ketinggalan dengan agak lama sebentar tadi. Sekarang daripada 10,000 menjadi 7,000 gol saja diharapkan untuk SMG. Namun Lord masih lagi boleh untuk diambil oleh mereka dengan tenang. MPXNC tadi langsung percubaan untuk bergerak ke hadapan. Dan Lord mudah untuk Saksa dapatkan. Persoalan terbesar sekarang ini, MPXNC mampu ataupun tidak untuk mereka lakukan pertahanan untuk Luminous Slot di minit yang ke-12 ini. Pertahanan ke atas Lord, mudah. Pertahanan untuk melakukan clearance wave, itu mungkin boleh kita persoalkan disebabkan skill set mereka tidaklah memberikan fokus kepada area of effect damage dekat sini dan itu yang mungkin akan menjadi masalah. Tapi tidak mengapa, benteng pertahanan yang agak kebal dengan adanya Sonic, dengan adanya Yetri di bahagian depan mampu untuk melengahkan masa. Persoalan yang lebih penting adalah adakah tim SMG akan melakukan kesilapan sekali lagi dengan bermain terlalu agresif. Walau bagaimanapun, soalan tersebut dengan ada jawapan yang semakin lama semakin mendekati disebabkan pasukan SMG. Lord mereka telah pun tiba. Lord mereka tiba dan juga apa lagi yang tiba ni? Seketika ada papan biru yang ada timer telah pun tiba. Memberikan kejutan kepada penonton dan juga kita bersama dekat sini. Tapi sekarang ini saya nak bertanya kepada Sunforce untuk pasukan MPXNC dengan kemampuan mereka, adakah mereka mampu untuk melakukan pertahanan buat mereka ini? Secara jujurnya, cara-cara untuk mereka lakukan pertahanan sebentar tadi, kalau Yetri keluar daripada base tersebut, saya mengharapkan Yetri keluar daripada base. Sebab apa yang awak katakan, mereka boleh untuk clearkan Lord sebab adanya Zaf. Tapi mereka boleh untuk tidak menahan minion. Itu menjadi sebuah persoalan yang besar dan pada beberapa saya memang tak boleh. Dan mereka perlu untuk mengharapkan Yetri tahan sekurang-kurangnya satu wave dekat bahagian depan. Kalau tak tahan satu wave pun, sekurang-kurangnya menarik perhatian pasukan SMG di kawasan yang berbeza supaya ahli pasukan yang lain boleh melakukan clearance wave, boleh menjatuhkan Lord dengan lebih mudah. Tapi ini juga bermaksud tanggungjawab ataupun desk job yang cukup berisiko akan diberikan kepada Yetri. Alamak. Oi. Kalau kita fikirkan tadi kan, tambahan lagi dengan adanya universal heal daripada Florin, itu memudahkan lagi untuk Yetri tahan lane dekat bahagian depan. Sebab kalau ada apa-apa jadi sekalipun, kedua-dua kawasan masih lagi boleh untuk diberikan heal oleh Florin yang dipakai oleh main tersebut. Tapi sekarang ini Saksa dengan achievement, dengan adanya
tempat keempat pada MPLPH musim yang ke-10, tempat ketiga dalam Play Maya Tournament, dan juga MPLPH musim ke-7 qualifier di tempat yang ketiga. Ya, menunjukkan beliau adalah pemain yang cukup berpengalaman dekat sini, berhak bermain dengan pasukan SMG. Kita dah pun setuju dengan prestasi beliau buat masa kini bersama-sama dengan pasukan SMG yang telah menunjukkan prestasi yang cukup hebat. Manakala sekarang ini kita juga nak melihat mungkin dalam situasi ini menghadapi pasukan MPXNC yang cukup bijak bermain dengan bersabar, melakukan kiting, mereka lebih defensif. Potong. Terus saja kita akan memasuki game kita, adakah ianya akan berakhir? Ya, itu menjadi persoalan yang besar yang masih lagi ditunggu. Smooth, Hardguard fokus pada beliau. Namun Yetri masuk dengan Falling Star Moon. Sasa dikorbankan terlebih dahulu. Sonic mengorbankan diri. Ada immortality dan pertahanan. Persoalan anda berdua telah pun dijawab dengan mana MPSNC berjaya menadah dan juga menghancurkan semua. Sasa ditangkap oleh Yetri sebentar tadi. Itulah yang saya cakap. Sasa, mereka nak kawal dengan hantar Yetri saja. Dengan lakukan kiting. Dan Yetri berjaya untuk lakukan perkara tersebut sekali lagi. Kalau sebelum ni gunakan penumbuk, kali dia pakai selendang je. Pakai selendang je dah pun mencukupi. Terutamanya kiranya Stormy dah pun memberikan bantuan untuk Yetri ini lebih sustain lagi di bahagian depan. Ini menjadi masalah yang utama. Jadi mungkin untuk pasukan SMG, mereka perlu menukar target mereka untuk menjatuhkan Yetri terlebih dahulu. Kerana mereka memerlukan Saksa untuk melakukan perkara tersebut. Ini dah sehat game untuk match pertama lagi. Secara jujurnya saya dah bau-bau permainan ini akan berlangsung dengan sangat lama sekali lagi. Kerana adanya Esmeralda yang di bahagian late game ini lebih kurang Uranus, lebih kurang Paquito tadi juga yang mana boleh saja untuk bertindak dengan cukup jauh di bahagian laning. Sekarang ini, kedudukan mempunyai tank killer. Untuk pasukan SMG dengan adanya Saksa, malangkala untuk pasukan MPXNC dengan adanya Zaf yang menggunakan carry dekat sini. Tetapi apabila kita mencapai kepada fasa late game, lebih mudah lagi Zaf carry untuk berleluasa di bahagian hadapan kalau nak dibandingkan dengan Saksa. Inilah sebabkan kenapa untuk frontline pasukan SMG juga dah tak boleh nak bertahan terlalu lama di bahagian hadapan. Ya, Miko nak pergi set up di bahagian hadapan tapi damage kurang terlalu tinggi. Ya, Smooth nak melakukan zoning tapi dia yang pergi, dia yang terbang, dia yang terpaksa pulang. Killing daripada Hawk pun sekarang dah terlalu menyeramkan dah. Ya. Sekarang ini saya rasa SMG mereka perlu untuk bermain dengan jauh lebih disiplin, bermain dengan sabar, ambil satu persatu langkah yang perlu untuk mereka dapatkan. Kerana MPXNC sudah pun ada satu pintu di hadapan untuk mereka bergerak menuju kemenangan yang mereka impikan. Tapi bagi saya, kalau saya nak dari kepala ke kepala, marksman ke marksman, Okey. saya lebih berpihak kepada pasukan PSNC sebab carry dia bersudutkan true damage. Namun kalau Iritel bukan boleh counter tapi boleh tadah lagi damage dia dengan menggunakan Twilight Armor. Jadi dekat sini kemungkinan MPSNC boleh buat item tersebut. Yang perlu menjaga diri adalah Hawk, adalah Zaf. Namun sekarang Miko di mana dia telah menggunakan onwards tapi Sonic berada di damage yang besar. Tak berjaya untuk diselamatkan. Falling Star Moon cuba menegakkan lagi masa. Dan Smooth terbang ke bahagian belakang. Ditemani dengan Hardguard. Kesilapan yang telah dibuat. Akhirnya MPSNC terpaksa mengorbankan Hyde. Terpaksa mengorbankan Sonic. Dan mereka terpaksa untuk menadah kelima-lima orang pemain. Kemungkinan kalau mereka nak ambil lot bagi pasukan SMG. Ataupun mungkin mereka akan cuba untuk menghabiskan game ini secepat yang mungkin disebabkan menang daripada segi jumlah. Ini peluang yang terbaik apabila tiada perlindungan yang begitu banyak diberikan kepada Zaf dan Saksa. Saksa Yetri telah menggunakan Peristamun. Kita lihat bagaimana dengan dia berada di damage Florin. Ada satu aktivitas yang telah dipakai Saksa. Pecah mortality sekarang. Dan Saksa terpaksa untuk keluar. Dan dia dikorbankan dengan beberapa tembakan daripada Zaf yang sempat untuk bernyawa, sempat untuk bernafas, mempertahankan cinta yang terakhir. Sekali lagi Yetri memberikan satu peluang untuk MPXNC kembali bangkit. Kali ini tak ada Saksa, kali ini tak ada Retribution untuk SMG. Dan Sonic dah ada pegangan ke atas slot bersama-sama dengan Zaf, laju dan pantas. Dengan adanya Speedy Light Wheel daripada Zaf, mampu saja untuk dapatkan lot ini dengan cukup laju. Dan ini satu hadangan daripada Smooth dengan penggunaan Dragon Bomb. Ya, dan Sonic mendapatkan lot tersebut dengan mudah. Kawalan cuba dibuat oleh Smooth.
Namun tidak semuanya boleh dikawal oleh kita kerana kita tiada kemampuan. Kenapa jalan kita seperti sama dengan game yang pertama? Sebentar tadi perbezaan gol 10,000. Sekarang ini telah pun semakin lama semakin seimbang. MPX NC nampaknya akan mulakan gerakan comeback mereka. Adakah pasukan SMG akan berjaya untuk mematahkannya? Masalahnya dekat sini, Izan. Kalau korang semua tak perasan, selain daripada ada bau durian, Ya. dekat sini juga ada. Kenapa Tolonglah. Tengah musim dugaan ke? lain macam hari ni. Miko! Tapi satu setelah ditangkap Zaf sebenarnya agak sedikit ke depan dan dia dibutuliti lagi sekarang dan telah dipecahkan. Adakah selamat beliau? Hai dikorbankan terlebih dahulu. Double kill untuk Miko. Kesilapan yang dibuat oleh pasukan FPSNC menjadi persoalan. Kenapa Zaf ada ke depan? Satu serangan hendap yang berjaya dilakukan oleh pasukan SMG. MPX NC tidak memberikan tanda hormat. Dan sekarang ini pasukan SMG mematahkan peluang MPX NC untuk melakukan comeback. Satu peluang yang ditunggu-tunggu, tetapi peluang tidak akan datang dua kali untuk MPXNC. Mereka tidak berjaya untuk memanfaatkan peluang tersebut. Hampir saja untuk comeback, tetapi kesilapan di sasar akhir terus menutup peluang untuk mereka dapatkan satu mata pun. SMG menang bersih, kekal dengan kemenangan berturut-turut di musim Liga ini. Kemenangan yang cukup besar bukan saja untuk pasukan SMG tetapi juga untuk penyokong-penyokong mereka yang berada di dalam Dewan Sri Putra. Dan sekarang ini saya boleh katakan kita perlu memberikan tanda hormat kepada kedua-dua pasukan yang telah pun mempamerkan perlawanan yang cukup hebat sebentar tadi. Dan inilah kita dapat melihat mereka memberikan tanda hormat kepada pemain yang baru saja berjuang sebentar tadi. Ya, dan saya ingin berikan kredit juga kepada PSNC bermain bersungguh-sungguh. Mereka cuba bawa ubah strat walaupun ketiadaan Mali yang special dalam resepi tersebut. Akan tetapi Hawk melaksanakan dengan baik. Dan kita tak boleh nak cakap banyak, tetapi kemenangan SMG boleh saya katakan kemenangannya bukan mudah langsung untuk perlawanan kali ini. Dan masih lagi membuktikan di mana pasukan SMG pasukan yang paling konsisten meneruskan kemenangan sebanyak 4 kali. Tapi sekarang ni, jom kita mendengar interview bersama dengan pemenang kita iaitu pasukan SMG dan juga Rose. SMG's win streak continues. Another 3 mata penuh untuk dorang. Everybody a round of applause dulu. Can I just say that since hari ni Seru Saturday, I tak tahu kalau hari ni is it because Seru Saturday ataupun fans-fans SMG pun dah pandai taunting dah sekarang. Dah pandai, dengar tadi. Alright, let me think. Who should I ask first? Semua orang takut. Mike, Stormy, come. Okay. The Mage Prodigy. Alright, so tadi game pertama, 4 pause. Okay, 4 kali kita pause. Game yang agak lama, 28 minit tak silap. It was a game that was super duper close for both sides. Tapi, game kedua, early domination daripada side of SMG. Apa yang jadi game kedua? Adakah korang dah macam baca macam mana MPNC main ke? Like, what happened? I don't think so because we already trained Angela so much in Scream, so we just try today. I see. So, Angela was the reason kenapa korang managed to dominate early game, is it? Yeah. I see. Alright, next question should go to Miko. Come here. Okay, Miko. I want to ask, SMG is on a win streak right now, right? Do you feel, because these guys, every season, they will perform well. But as a new player in SMG, do you feel any added pressure when you're playing? You're on a win streak. Do you feel like, oh, okay, I need to perform because the expectations are different? Wala pong pressure. Walang pressure. Wala ka nararamdaman? So ano yun? Madali lang? Hindi naman. Pinaghahandaan po namin yung kalaban mas may. Alright, dia cakap, tak ada pressure, tak rasa pressure langsung sebab they come prepared every time they play. So I guess preparation is key for SMG. Alright guys, sebelum I continue my interview segment, I nak tanya dulu, Dewan Sri Putra, siapakah MVP anda? Alright, count with me. 3, 2, 1, our MVP is Saksa!
Alright. Saksa, another Filipino. Alright. Okay, Saksa. Now that MVP, every week... You want to dance? Miko! This Miko, right? Tak pernah behave. Tu je nak cakap. Alright, Saksa. MVP, another week. How are you feeling? Anong pakiramdam? Di dapat ako MVP. Ha? That is Stormy. Oh, dia cakap, dia rasa dia tak sepatutnya jadi MVP. Dia rasa Stormy lagi deserve MVP. Alright. Because because of me, we almost end. Because of him, they almost end. MPNC almost end? It's okay. So now that you got the MVP, what do you want to say to the people who's supporting you guys? Thank you for supporting the SMG. Girlfriend. Remember last time you guys forgot your girlfriend? Thank you to my girlfriend. Then tsaka sa family ko. All right, to his girlfriend, to his family. Okay, before I end, I want to ask one last question to Sasa. Okay, Sasa, now SMG complete domination this regular season, just like last season. But if you remember, online, people are always saying, SMG kuat masa regular season sahaja tapi masuk playoff ke laut. What do you think of this statement? I don't care because even last season also we top 2 . So I think no need to listen to people what they say lah. Just focus on ourselves. Just let they shut the fuck up. All right, thank you, Sasa. All right, guys, I think we are done with the interview session. Dewa Sri Putra, once again, congratulations to Team SMG. Another 3 mata penuh for them. And with that, let us show it back to the casters to dissect apa yang menjadi dalam 2-0 game ni. Casters, silakan. Dia kadang-kadang SMG dia tak cakap banyak dalam interview. Tapi dia cakap dia memang best lah. There's always something yang kita boleh dapat. Orang kata, Ada highlight tak? ada orang kata, dalam mulut ada emas. Simpanlah emas tu. Okay. MVP of the match, I suka that Saksa dia, give a shout out to my boy Stormy. Stormy pun perform, tapi tak boleh nak deny lah. Dia punya Joy dengan dia punya Dairof. Dairof early game, second game, big problem. Joy menyebabkan Zaf tak boleh main. So, pada pendapat I, very deserving. Dan satu yang saya memberikan tanda hormat adalah keyakinan beliau untuk membawa masuk Daewot. Sebab kadang-kadang kita melihat, ya, jawapan ni mudah. Daewot jungler dekat sini. Tapi tak ramai yang yakin nak membawanya masuk ke dalam Land of Dawn dan juga berjaya menggunakannya dengan efektif. Saya setuju sangat dengan perkara ini kerana di MPL ini, lebih-lebih lagi MPL MY, yang mana banyak saja strategi yang mana kita tahu ini adalah please. Bagi ini adalah Habib, strategi yang sangat kuat di bahagian early game. Tapi kebanyakan pemain ada masalah untuk mengeluarkan potensi early game itu. Apabila mereka kurang yakin, tak berani. Contohnya hero seperti Brody. Win rate untuk Brody tak begitu tinggi. Walaupun sebenarnya itu antara hero yang sangat kuat di bahagian early game. Tapi kita akan lihat mic check untuk SMG bagi keseluruhan permainan ini. Ayo, sama-sama kita saksikan apa yang berkatakan oleh mereka sebentar tadi. Go. No! Itu masuk saya stop. Tak, dia kuat dosa. Nice one! Nice dad! Battery. Hero! Fight! Isa. Ikut siya. Go. Nice Sila kosong. SP, no Fury akin. One by one. Ay, no! Next one! Nice one! Balik. No! Balik. No puri. Oi, see top ya. Mid. Okay, we can. Balik. Kau ada. Run! Rolling! Round on the ship. Balik. Nice. Well, at least kita boleh dengar diorang having fun. Ya, tapi Yes. tak pernah kita mendengar main check SMG sebegini. Ni SMG yang baru lah. Saya tanya dia cakap pening ke, pelik ke, balik? Shut up. Okay. Kita dengar. Habiskan perkataan tu. Tak. Saya dah bagi version penuh dah tu. Itu yang paling penuh dah. paling penuh dah. Tak boleh nak sambung. Alright. So, item. Ya, itemization dekat sini saya nak memberikan fokus lebih lagi kepada Yetri. Sunforce sebagai analis
perbincangan kenapa bagaimana Yetu sebentar tadi memberikan impact yang cukup besar untuk memperlahankan serangan daripada pasukan SMG. Kerana kalau kita lihat, serangan dilakukan oleh SMG ni berfokuskan kepada fizikal saja. Dan tengoklah itemization daripada Esmeralda dengan Dominance Eyes dan juga Blade Armor yang dikapkan oleh diri beliau. Memberikan satu kelebihan yang sangat-sangat besar. Tapi inilah dia itemization yang dilakukan oleh SMG. Di mana sebentar tadi kita memberikan fokus sedikit kepada Saksa, tapi saya juga ingin memberikan highlight sedikit kepada Stormy yang juga berani untuk menggunakan Angela. Boleh dikatakan perubahan sedikit daripada identiti beliau yang sentiasa menjadi damage gila. Tapi menjadi support dekat sini, ianya masih lagi memberikan efek yang positif. Dia macam, dia main Angela kan, tapi cari dia gerak macam Cho. Saya fikir tadi Angela ni akan pakai Weird Dragon tadi. Dia punya lah ke depan nak pukul orang. Sebab kita tahu Angela early game kuat, tapi digunakan secara agresif daripada Stormy. Itu yang menjadikan masalah yang lebih besar lagi kepada pasukan MPX NC pada fasa awal game. Dan sebentar tadi juga kita akan melihat bagaimana Zaf apabila telah mempunyai Golden Staff, Coaching Sight dan juga Rose Gold. Ini disebabkan serangan daripada pasukan SMG dengan gerakan yang pantas daripada Smooth yang menggunakan Yuzong, Evitel dengan adanya lagi spin. Dan kalau ada Hardguard lagi, pendapat Karakuri sedikit sebab saya rasa macam, kalau saya memang tak setuju lah kan. Radiant Armor untuk Sonic, patut ataupun tidak? Bagi saya, tak patut. Patut dia buat Twilight. Adakah besar sangat damage daripada Angela tersebut? Saya rasa memang tak langsung. Itu disebabkan pada fasa awal game. Pada fasa awal game, lihat tekanan yang telah pun diberikan. Kita tengok damage Stormy. Damage je? Okay, kita tengok damage. Kita tengok damage Stormy. Okay, jap. Stormy 29,000. 29,000. Sakit tau. Sakit. Tak. Miko 41,000. Itu damage ultimate tu? Dia itu tergantung kepada ultimate saja. Ya, takkan kenapa memberikan fokus lebih lagi kepada Radiant Armor sebentar tadi. Dan sebab kalau kita lihat damage daripada physical yang lebih membahaya lagi daripada pasukan SMG dekat sini dengan adanya Tarot, dengan physical penetration dan juga daripada Sasa yang menggunakan Evitel. Tapi tidak apa-apa, mungkin itu perancangan mereka dan ianya tidak membuahkan hasil untuk kali ini. Tak, bila tengok dekat dalam game ni, saya rasa macam kalau kita tengok itemization dan sebagainya, saya rasa memang dia punya Stormy sendiri cakap dekat dalam interview, diorang dah banyak kali scream menggunakan Angela. Dan kalau rasanya kita tengok Angela antara hero yang paling banyak kena ban. Jadi sekali lepaskan, okay, itu mistake yang pertama. Kemudian kita pun ada mention tadi, yes, jawapan mudah. Korang tak nak tengok tangan aku, tapi dia macam quote unquote, which is sampai direct untuk lawan dengan hero keras. Tapi kita tengok macam mana SMG menggunakan, and ini bukan first time diorang macam ni. Dah berapa kali dah sebelum turtle pertama, kira antara 30 saat sampai seminit setengah gitu, EXP, mid/roamer dengan jungler masuk dalam jungle terus. Shut down kan enemy punya jungler. Sebelum ni Chibi kena, kali ini Sonic pun kena. Saya rasa ini antara kelebihan pasukan SMG disebabkan mereka betul-betul memahami kelebihan yang ada di dalam drafting mereka. Mereka betul-betul faham bila sepatutnya mereka bergerak agresif dan bila nak lakukannya kepada target siapa. Kalau Sonic mati nak buat macam mana? Ya, dan sebenarnya itu menjadi masalah yang besar menyebabkan sepatutnya Fedwin Sonic pada fasa awal game tak ada masalah. Tapi apabila diberikan tekanan sebegini tinggi daripada pasukan SMG, ini yang menyebabkan kenapa pasukan SMG mendominasi daripada fasa awal game. Dekat sini yang boleh cakap di mana mereka serang MPXNC dekat kekuatan mereka. Oh, hero-hero keras korang kuat, settle. Awal-awal lagi, pastikan jangan hidup. Tapi apa yang bagus daripada pasukan MPXNC? Kalau kita lihat bagaimana dominasi daripada 10 minit yang pertama, nampak macam game ni boleh habis awal, tapi agak terkejut bagaimana 18 minit 22 saat masa diperlukan oleh pasukan SMG. Satu, mungkin kita kena respect kepada mereka sangat berdisiplin untuk pastikan kita jangan buat mistake. Sebab tadi ada satu momen hampir-hampir berjaya dihukum oleh pasukan NC. Ya, ianya disebabkan kesilapan sedikit sebanyak daripada pasukan SMG dekat sini. Tapi kita juga dapat melihat di mana mereka mudah nak reset semula dan kembali berdisiplin. Saya rasa itu adalah change up yang begitu pantas daripada pasukan SMG. Ya, tapi sebenarnya pada pendapat saya, ianya lebih kepada bukanlah kesilapan besar daripada SMG. Namun MPXNC sudah pun sampai waktunya untuk mereka menang. Tapi dekat sini, kesilapan yang berlaku apabila Sasa free hit dan yang lain dikenakan zoning out oleh Smooth dengan sangat-sangat mudah. Bukan tu je, tapi area sisi yang telah dikeluarkan, apa mereka berkumpul dekat satu tempat tu. Yang tak boleh nak buat larikan diri. Ya, saya rasa itu antara masalah yang cukup besar. Tapi sekarang ni, dengan habisnya game kita yang pertama pada ini, jom kita melihat standing daripada pasukan SMG.
mendahului carta di tangga yang pertama dengan 11 poin. Nanti kita kena tanya diorang kan. Diorang rasa gayat ke tak? Rasa sejuk tak duduk kat atas tu? Masih tak kalah lagi. Sama dengan Selangor Red Giant. Sejuk lah warna biru. Tapi lepas ni Selangor Red Giant. Selangor Red Giant kalau mereka menang lawan tu dah 2-0, dia boleh pintas SMG balik. Kena tanya Selangor Red Giant juga gayat atau tidak di bahagian atas sebab mereka juga... Kalau tanya Gorgeous memang cakap ya. 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 Nanti dia buat bisnes baru. Bisnes tisu dah buat, lepas ni dia buat bisnes sweater ke apa ke tak tahulah. Ya, walaupun sekarang ini kita melihat MPX NC mereka tewas sebentar tadi tiada poin, tapi Tak apa, jangan dengan risau. prestasi mereka sekarang ini Sid, saya boleh katakan mereka agak dalam keadaan yang selamat. Cuma Tak apa, boleh masuk playoff. teruskan Boleh masuk lagi. playoff. Boleh masuk playoff. Sebab esok pun lawan Red. Tu kena tanya Syamilo. Rasanya Milo tengah tengok ni tau. Syamilo tengah study ni. Tapi saya bersyukur lah sebab game tadi memang Syukur, Alhamdulillah. game yang menarik, lagi game pertama. Saya tak bawa songkok saya. Itulah awak tak bawa awak punya Rahimi punya karakter lah. Rahimi. Dia bila pakai songkok dia jadi Rahimi. Kalau Lagi pakai tu kot. jadi Roy. Tapi